Baik, kembali dalam cerita. Tadi kita tahu perkembangan bagaimana apa yang berlaku di Bacok Kelantan. Tapi untuk waktu ini, kurang beberapa minit lagi, mungkin dalam 15 dan kurang, kita akan melihat kepada proses ataupun pengundian di Don Chini akan ditutup. Rakan wartawan kita Faris Azman dah pun berkampung di sana selama 2 minggu. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Faris Azman ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama saya nak kongsikan jugalah kepada anda, kalau di Instagram Faris Azman, kalau saya dapat kongsikan dah makan durian sudah, tolak kereta sorong sudah, jalan-jalan bersama dengan orang kampung pun sudah, semua sudahlah. Tapi satu gambar saya nak kongsikan dengan anda. Ini gambar Faris Azman. Caption dia tulis, letih nak rest jap, take a nap. Tengok kucing ni pun join sekali. Penat sangat dah dia ni. Kucing tu yang penat ke atau Faris Azman yang penat? Jadi kita nak terus saja bersama dengan Faris. Hello, Assalamualaikum Faris. Faris sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ehsan sihat sangat-sangat sekarang. Ya, Faris, satu perkara saya nak tanya. Saya ternampaklah Instastory Faris di Instagram dengan gambar kucing sambil melentuk. Kucing tu pun mengantuk sambil pejamkan mata. Tapi dalam masa yang sama kita nak tahu, 2 minggu bukan waktu jangka yang pendek. Kepenatan itu biasa. Sikit je lagi Faris sebelum keputusan diumumkan malam ini. Paling lewat pun dalam pukul 10 malam. Mungkin Faris boleh ceritakan 2 minggu di sana, lagi beberapa minit pengundian akan ditutup di semua saluran. Kalau Faris boleh kongsikan kepenatan Faris itu sebagai seorang wartawan di sini. Okey, Ehsan, sebenarnya kalau katakan 2 minggu secara setiap hari kita berkampung di sini, bermula daripada pagi sehinggalah tengah malam, kadang-kadang kempen itu sehinggalah sebelum 11.59. Jadi kebanyakannya parti-parti atau pencalon yang bertanding, mereka akan 11.30, 11.40 lebih kurang begitu, asalkan SOP itu tidak dilanggar. Jadi dengan masa itu juga kita akan berada di sana, dan boleh katakan pagi pukul 2, 3 pagi kita balik, dan selepas itu tidur semula. Besok kita pergi balik selama 2 minggu. Sudah tentu apa lagi nak digambarkan sebenarnya dengan cerita-cerita kita bawa. Bukan sahaja kita berjalan yang memenatkan, meletihkan sedikit lah, tetapi semangat apabila kita datang itu, apabila saya nak kongsi lah, kalau kita katakan penat, sebenarnya Ehsan, apabila kita pergi ke suatu tempat, kita mendengar apa yang rakyat nak. Dan kita tahu bahawa pengawal media kita mempunyai, boleh kata kita boleh memberikan apa sahaja yang story-story atau cerita-cerita rakyat yang boleh didengar kepada orang-orang atasan ataupun wakil rakyat yang bakal dipilih. Jadi itu adalah suntikan semangat kepada saya lah, kepada kru saya, Abang Rozi, Faiz sebagai pilot, dan Riza juga turut berada bersama dengan kita di sini. Jadi kalau dikatakan kepenatan itu, hanya beberapa minit saja lagi kita menanti, tetapi harapan saya sebenarnya penat itu boleh ke belakang. Harapan saya adalah rakyat sendiri di kawasan Don Chini ini, apa mungkin wakil rakyat mereka akan lakukan dan akan berikan manfaat. Itu yang saya lihat lebih penting daripada kepenatan kami selama 2 minggu ini sebenarnya, San. Betul, bila kita cakap berkaitan dengan penat ini, penat yang membawa manfaat. Ini perkara yang jarang orang lain dapat, dan ini cerita seorang wartawan yang boleh membawakan apa sahaja berita, apa sahaja perkembangan daripada tempat dan juga dari lokasi liputan yang dilakukan. Okey, selain daripada itu Faris, kita tahu malam ini adalah keputusannya secara rasmi yang akan diumumkan, tetapi dalam perjalanan di hari terakhir pengundian hari ini, bagaimana Faris melihat kepada perjalanan PRK kali ini? Sebab ini bukan PRK pertama yang Faris buat liputan. Beberapa kawasan lain, beberapa tempat parlimen dan juga DUN yang pernah Faris lalui. Tetapi mungkin ini sesuatu yang berbeza dan juga memberi kesan secara kelainannya kepada Faris dan juga tim kameraman. PRK kali ini sangat-sangat berbeza sebenarnya, San. Kalau kita tahu sebelum ini PRK ini seperti normal, kita ada template kerja kita, macam mana kita nak buat walaupun kita masuk ke kampung, masuk ke kawasan yang dalam, tetapi kita ada template ya.
Tapi ini sangat-sangat berbeza. Kerana berbeza kalau kita tengok jentera parti, calon yang bertanding pun, template yang mereka gunakan berbeza. Jadi bayangkan sebagai pengalaman media kita berada dan ini adalah nombor baru, adalah perkara yang sangat baru bagi saya walaupun beberapa PRK tetapi agak bukan terkejut tetapi kita sudah jangkakan perkara ini akan berlaku iaitu cara bekerja itu kita atur dengan lebih cermat lah kalau ikut katakan. Tapi langkah-langkah kita ambil keselamatan itu jadi nombor baru PRK ini sangat-sangat memberi satu boleh katakan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap pengawal media yang berada di sini. Kerana ini adalah sejarah yang telah putus cipta bagaimana PRK pertama di negara selepas kita merdeka. PRK berpuluh PRK sebenarnya Ihsan. Kali ini adalah PRK yang sangat-sangat berbeza. Begitu juga petugas baik daripada petugas bawahan sampai ke atasan. Jadi semua apa yang kita buat sebelum-sebelum ini dalam PRK telah pun diadaptasi dengan nombor baru. Jadi pergerakan setiap media pun pergerakan, begitu juga bila sidang media kita perlu penjarakan, kita perlu pergi tempat tu lebih awal daripada biasa, kita perlu itu semua adalah cabaran-cabaran setiap hari kami hadapi untuk memastikan berita itu sampai. Walaupun penat tu belakanglah tetapi cabaran itu pengajaran bagaimana kita nak adaptasi ini nombor baru. Mungkin ini adalah cara hidup kita selepas ini. Jadi banyak pengajaran yang saya sendiri, Abang Ruzi sendiri, Faiz sendiri terima dalam 2 minggu ini sebenarnya, Ustaz. Faris, kalau kita boleh hitung, kalau kita boleh kira lah kan, ini tugas wartawan. Sebab cerita ni kita nak tahu apa yang wartawan tu buat dan di sebalik cerita liputan yang dibuat. Kalau satu hari, berapa banyak berita ataupun story yang Faris berikan kepada Astro Awani termasuk TV dan juga web, dan juga berapa kali paling minimum yang Faris akan cross dalam sehari? Kalau boleh buat perhitungan, Faris. Itu susah dijangka sebenarnya. Kalau kita katakan bermula awal 9 pagi, kadang-kadang kita ada live. Okay? Live tu ataupun siaran langsung tu mungkin 2 ke 3 kali lah sehari. Kalau mengatakan mengenai story itu story yang biasa. Story yang biasa maknanya PC kita buatkan story biasa. Adalah story secara dasar lah. Apa yang dikatakan itu straight to the point. Terus kepada pendengar ataupun penonton. Tetapi story itu adalah 2 ke 3 story itu, tetapi kita pecah-pecahkan ada news worth dia. Kita pecah-pecahkan apa yang boleh kita naikkan. Pada masa yang sama sebenarnya Ihsan, di sini saya bersama dengan wakil Pahang Syahira di mana kita tugaskan, masing-masing tugaskan untuk menjadi telinga dan mata kepada rakyat. Kenapa saya kata begitu? Dalam satu hari mesti kita kena ada satu SR, special report mengenai apa isu yang hendak dibawa. Jadi ada masanya saya dapat 2 special report pada masa satu hari. Kita pergi ke kampung Asik, kampung sebelah ada problem lain, kampung ini ada problem lain. Itu jadi 2. Jadi boleh katakan secara average itu bergantung kepada kami juga, bergantung kepada rezeki kami juga. Ada yang kami follow up macam Tasik Cini, kami terpaksa follow up sehingga 4-5 hari untuk mendapatkan satu episod. Bayangkan itu panjangnya. Kalau nak dikatakan average 3 ke 4 5 mungkin live-nya ke 3 ke 4 kali pagi, petang, kadang-kadang ke 7.45 itu adalah rutin harian di sini. Kalau ikut perkiraan saya daripada jumlah minimum, kalau untuk penonton mungkin selama 2 minggu Faris dan juga rakan wartawan yang lain di Astro Awani mungkin telah melakukan lebih daripada 42 kali crossover secara langsung menerusi Astro Awani dan lebih daripada 60 berita secara yang dibuat. Itu kiraan saya ya Faris. Saya tak tanya lagi berapa kali Faris makan sehari di sini. Tetapi dalam masa yang sama Faris, kita nak tahu kemuncaknya dan juga secara dasarnya kita akan mengetahui malam ini dan juga paling awal mungkin akan diumumkan SPR nanti, tetapi ada satu perkara yang mungkin dari sudut pandang seorang wartawan ketika menjejakkan kaki ke Chini 2 minggu lalu sehingga hari ini hari yang terakhir dalam proses pengundian dan juga penjumlahan undi nanti, apa yang perkara yang mungkin akan Faris selalu ingati yang Faris pernah pergi ke Tasik Chini dan ini perkara yang paling Faris tak dapat lupakan?
Baik, saya pernah ke Chini pada 2013 ketika Bah Pahang dahulu. Tetapi keadaannya masa itu lautan. Tasiknya seperti laut. Kita tak berjumpa dengan orang ramai, kita tak berjumpa dengan local people ataupun orang tempatan. Hari ini, hari yang terakhir untuk PRK, dalam tempoh 2 minggu, saya ada beberapa perkara yang saya tak boleh lupa. Sebenarnya, saya tak boleh lupa mengenai dengan kenangan manis, cameraman saya dan juga Abang Ruzi, Mat Ruzi Muhammad Saman, saya sendiri lagi pilot kami. Setiap kali kami pergi ke rumah-rumah ataupun ini adalah cerita mengenai inspirasi Cini. Generasi kedua ataupun peneroka Felda, mereka ini berubah dan membuat bisnes sendiri, membuatkan perniagaan, cendawan, usahawan, keris dan sebagainya. Setiap kali kami pergi ke rumah ini, kami dijemput untuk makan durian. Dan itu kenangan yang yalah susah untuk kita. Setiap kali sampai kami nak muntah makan durian kat sini sebenarnya. Ada juga durian sana, ada durian sini, ada durian. Jadi ini kenangan yang tak boleh saya lupakan. Satu lagi, apabila kami bertemu dengan suku kaum Jakun di tepi Tasik Chini sendiri. Dan saya makan buah teratai. Itu antara perkara-perkara yang di Tasik Chini yang menjadi legenda. Itu yang saya mungkin tak akan lupakan sehingga kini. Ya. Sehinggalah bila-bila lagi. Saya lama tak makan buah teratai. Dulu kecil-kecil pernah saya makan buah teratai. Jangan teratai layu di Tasik Madu. Sudahlah Faris, dan apa pun kita mendoakan agar segalanya dipermudahkan. Dan bila Faris akan kembali ke Kuala Lumpur? Baik, malam ini mungkin 9 ke 10 malam kita akan ketahui apakah jumlah undi majoritinya kepada siapakah calonnya. Esok kami akan cuba mendapatkan wakil rakyat yang dipilih oleh penduduk di Chini ini. Kami akan mendapatkan apa saja yang beliau ingin katakan, apakah misi matlamat beliau. Kita letak tepi PRU, katakan mungkin dalam tempoh beberapa bulan lagi kita letak tepi, tetapi misi dan visi itu kami cuba dapatkan kepada wakil rakyat kerana mandat telah pun diberikan kepada beliau dan ini yang akan kami bawakan dalam 745 dan astroawani.com nanti. Esad. Itu cerita seorang wartawan yang kami tugaskan ke Chini selama 2 minggu. Ada cerita-cerita yang dikongsikan Faris tadi yang kita tidak dapat baca ataupun kita tidak dapat lihat di kaca televisyen ataupun di web Astro Awani. Sebab itu platform cerita ini kita bawakan secara 360 darjah melihat kepada sisi lain seorang wartawan dalam mendapatkan berita dan juga liputan. Terima kasih kepada Faris atas perkongsian itu tadi. Sebab apa? Sepanjang hari ini kita akan bersama dengan Faris terutamanya menjelang keputusan PRK Chini nanti. Saya Ihsan Nahya, sekian dulu untuk cerita. Assalamualaikum dan jumpa lagi.